أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan, zahirkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan, inayah, ruang dan kesempatan yang Allah masih beri kepada kita pada saat ini, ketika ini kita di antara hamba-Nya yang dipilih ya untuk mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi kita diberinya peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Ya, hebatnya ilmu ini, antaranya kata ulama diumpamakan ilmu itu seperti air. Ya, air yang elok, air yang cantik, air yang bersih apabila air itu mengalir. Maknanya setiap hari air itu akan berterusan berjalan mengalir. Begitu juga kalau nak diumpamakan dengan ilmu, ilmu yang hebat, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang sentiasa dicari. Ya, hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, rasa tak puas lagi, besok duduk dalam majlis ilmu, rasa tak puas lagi, seterusnya duduk dalam majlis ilmu. Ilmu itu sentiasa berterusan. Bukan kita kata bila sampai satu tahap, cukup, aku dah rasa aku habis belajar dah. Begitu juga kalau kita tengok air tadi, air yang bertakung maka akan keluarlah keladak-keladaknya, kan? Keruhnya, menyebabkan penyakit dan sebagainya. Begitu juga diumpamakan dengan ilmu. Kalau stop ilmu tahap tu, maka tak ke manalah kita. Sebab itulah juga kata ulama, apabila kita semakin belajar, semakin banyak perkara yang kita tidak tahu. Dan perkara yang terbaik orang yang duduk dalam majlis ilmu ini diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Nak dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala pastinya. Bila mana disebut tentang taman-taman syurga, mudah-mudahan kita semua yang beroleh, yang duduk dalam masjid, duduk dalam halaqah ilmu ini memperolehi ganjaran insya-Allah, ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala nanti kelak insya-Allah. Baik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni rasa kekok sikit tengok jemaah muslimah duduk atas. Tapi tak apa ya, boleh ikuti insya-Allah. Baik. Kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala, pada mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan adab. Baik. Pada 2 minggu yang lepas, pada kuliah yang lepas, kita berada pada bab yang ke-39, hadis yang ke-74. Bab 39, hadis 74 dalam buku kita tu muka surat 68.
Ustaz ulang balik hadis tu sebab pada kuliah yang lepas kita hanya masuk dalam terjemahan saja, belum kita huraikan lagi tentang syarahan berkaitan dengan hadis yang telah kita bacakan pada kuliah yang lepas. Baik. Hadis yang ke-74 di bawah tajuk yang menceritakan bolehkah seorang budak mengatakan aku daripada fulan. Yang dia cerita hari tu yang kita bincangkan dulu, boleh tak seseorang hamba, dia sebenarnya hamba kepada Tuhan dia, tetapi bila orang tanya, dia tak kata yang dia tu hamba kepada Tuhan dia, tetapi dia menyatakan yang diri dia itu adalah nasab daripada Tuhan dia. Jadi boleh tak menyatakan sedemikian? Mafhum hadis yang lepas yang telah kita bincangkan daripada Abdul Rahman bin Abi Habib, beliau telah bertanya kepadaku Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah ibnu Umar ini ialah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah ibnu Umar dia tanya kepada Abdul Rahman bin Habib. Abdul Rahman bin Habib ni dulunya hamba, kemudian dibebaskan oleh tuan dia, jadi dia maula kepada tuan dia. Bila seorang hamba telah dibebaskan, maka namanya ialah maula kepada tuan dia. Maksud maula ni macam mantan lah, mantan hamba. Ibnu Umar ni tanya Abdullah bin Habib, dari kabilah manakah kamu ni? Hadis yang lepas ni kita bincang dah hari tu, cuma syarah sikit lagi. Lalu Abdul Rahman bin Habib ni jawab, dia kata aku ni daripada suku Taim, satu suku daripada Bani Tamim. Jadi Abdul Rahman bin Habib ni dia tak kata pun yang dia tu adalah hamba kepada suku Taim tu, tapi dia kata aku ni dari suku Taim, iaitu satu suku daripada Bani Tamim. Lalu Ibnu Umar tanya balik, kamu ni daripada kabilah mereka ke atau hamba mereka? Bila kamu kata sebegini, kamu sebenarnya siapa? Kamu ni betul ke nasab ataupun kabilah daripada Bani Tamim tadi, ataupun kamu ni hanyalah hamba? Lalu jawab Abdul Rahman bin Habib ni, aku berkata dari golongan hamba mereka. Abdullah bin Habib pun dia kata, Abdul Rahman bin Habib pun kata aku sebenarnya daripada kalangan hamba mereka, hamba Bani Tamim tadi. Lalu jawab Ibnu Umar, lalu mengapa tidak engkau katakan yang kamu ni daripada golongan hamba mereka? Seolah-olah kenyataan daripada Abdul Rahman bin Habib ni mengelirukan. Baik, kefahaman daripada hadis ni, muslimin muslimat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya nak memberi kefahaman kepada kita yang dulunya seorang hamba apabila dia telah dibebaskan, maka dia tidak lagi menjadi hamba kepada tuannya, dan gelaran kepada hamba itu ialah maula. Maula kepada tuan dia. Kita bincang hari tu kan, maula ni boleh jadi tiga keadaan. Pertama, seorang hamba yang telah dibebaskan jadi maula kepada tuan dia. Yang kedua, boleh jadi maula juga apabila seseorang yang dulunya dia tak ada nasab, dia sedar-sedar dia hidup seorang-seorang. Aku tak tahu ni aku hidup nasab aku siapa, kabilah aku siapa, aku tak tahu. Lalu dia pun buat perjanjian dengan satu kabilah. Kan? Dengan orang Arab lu dia sangat apa benda ni, isytiharkan kabilah dia, sangat mengutamakan kabilah dia. Jadi seorang yang tak ada mana-mana kabilah ni, dia pun buat perjanjian dengan kabilah tu. Dia kata buat satu perjanjian, kalau ada memerlukan pertolongan, dia akan tolong kabilah tu, dan kabilah itu juga akan tolong dia. Jadi perjanjian itu juga yang dia ni merupakan maula kepada kabilah tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, boleh jadi maula juga seseorang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam dan ada seorang yang bersaksi, yang menjadi saksi yang dia nak masuk Islam itu, maka orang yang bersaksi tadi dinamakan maula juga kepadanya. Sebab dia nak masuk Islam, maka dia, orang yang bersaksi tadi, akan jadi maula kepada diri yang nak masuk Islam itu. Tiga keadaan ni yang boleh dinamakan sebagai maula yang dibincangkan dalam konteks keadaan hadis yang kita bincangkan tadilah. Baik. Dan kefahaman hadis yang seterusnya nak menceritakan tentang larangan menipu. Kan?
Tadi seolah-olah sepatutnya dia kata dia hamba kepada tuan dia. Tetapi dia kata aku ni daripada kabilah tuan aku. Dia menipu kat situ, membuat sesuatu yang kesamaran, confuse orang. Maka ini adalah larangan, perlu nyatakan secara asli, perlu nyatakan secara hakikat. Baik. Seterusnya kita masuk kepada bab yang ke-40. Dia masih lagi bab menceritakan tentang maula ni. Mungkin zaman sekarang ni tak terkena sangatlah dengan menceritakan kisah hamba ni. Tapi bila mana hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ni sama-samalah kita cuba pelajari untuk kita ambil kefahaman. Baik. Bab 40, bab maulal qaum min anfusihim. Bab pada menyatakan hamba daripada suatu kaum adalah termasuk dari keluarga mereka. Dan bab 40 ni ada satu hadis yang panjang, hadis yang ke-75, hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Amru ibn Khalid qal haddatsana Zuhair qal haddatsana Abdullah ibn Uthman qal akhbarani Ismail ibn Ubaid an Abi Ubaid an Rifa'ah ibn Rafi' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu. Daripada Rifa'ah bin Rafi' bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa Nabi kata? Nabi bagi tahu dekat Umar, ijma' li qaumak. Ijma' li qaumak. Engkau kumpulkanlah bagiku akan kaummu. Hadis ni kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Jadi ketika itu nak menyatu padukan di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu Nabi bagi tahu dekat Umar, wahai Umar, kamu kumpulkanlah bagiku akan kaummu. Maksudnya orang-orang Quraisy tadilah yang datang daripada Mekah tu, kumpulkan mereka semua. Fajama'ahum falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Umar. Lalu Umar radhiyallahu an mengumpulkan mereka, maka tak kala hadir mereka itu akan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu an masuk lalu berkata. Lepas Umar duk kumpul semua orang dia ni, orang Quraisy tadi ni, lalu mereka semua dikumpulkan di hadapan baban Nabi, di hadapan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah bersedia orang-orang daripada Quraisy tadi ni, maka dakhala alaihi Umar. Umar pun masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qad jama'tu laka qaumi. Sungguh aku telah mengumpulkan bagimu akan kaumku. Kata Umar, aku dah kumpulkan apa yang kamu minta tadi ya Rasulullah. Fasami'a dhalika al-ansar faqalu qad nazala fi Quraisy al-wahyu. Maka kisah yang Sayyidina Umar kumpulkan orang-orang Quraisy tadi, itu orang-orang Muhajirin tadi, maka telah mendengar hal yang demikian kaum Ansar. Orang Ansar pun dapat tahu juga. Orang Ansar kata sekarang ni Umar mengumpulkan orang-orang Muhajirin, orang-orang Quraisy di hadapan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah mereka itu, telah turun wahyu pada kaum Quraisy. Qad nazala fi Quraisy al-wahyu. Seolah-olah orang Ansar kata, rupa-rupanya mungkin sekarang ni wahyu sedang turun kepada kaum Quraisy, sebab itulah Nabi hanya meminta Umar mengumpulkan orang Quraisy saja, kan? Jadi mereka pun menyangka, sekarang ni mungkin wahyu diturunkan kepada orang Quraisy. Dan ketika itu juga faja'a al-mustami'u wan-nadhiru ma yuqalu lahum. Ketika itu juga mereka pun datang juga. Orang Ansar tadi, walaupun dia tahu Nabi suruh kumpul orang Quraisy, tapi mereka juga datang sekali. Mereka telah datang, mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang dikatakan bagi mereka. Nak dengar apa yang Nabi nak umumkan ni. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Fa qama baina azhurihim faqal. Lalu Nabi pun berdiri di antara mereka.
Nabi berdiri di antara semua kaum yang ada di hadapan dia tu, lantas bersabda, hal fikum min ghairikum. Nabi tanya, adakah di kalangan kalian ni selain daripada kaum kalian? Tadi aku suruh Umar kumpul kaum Quraisy je, tapi sekarang ni kat hadapan aku ni Nabi tanya, adakah kat depan aku ni adakah orang lain selain daripada orang Quraisy tadi? Kan? Lalu dijawabnya mereka orang yang berkumpul di hadapan rumah Nabi itu, qalu na'am fina halifuna wa abnu ukhtina wa mawalina. Lalu mereka pun menjawab, ya Rasulullah, ada bersama kami ni ada halif. Halif ni adalah orang yang berjanji tadi kan, berjanji nak menjaga sesuatu kabilah, berjanji untuk menjaga Islam, membantu agama Islam dan menyokong agama Islam. Itu halifuna. Dan di antara kami ni juga ada anak-anak saudara perempuan kami, dan di antara kami ni juga ada hamba-hamba kami. Jadi mereka pun tak menipu lah. Dia kata bukan sahaja orang Quraisy saja ni, tapi semua ada ni. Orang Ansar pun ada, di kalangan hamba pun ada, anak-anak saudara perempuan pun ada, orang-orang yang mendukung Islam pun ada. Wa antum tasma'un. Dan Nabi SAW, ukhtina wa mawalina, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halifuna minna wa banu ukhtina minna wa mawalina minna. Dan Nabi jawab, pendukung kami adalah daripada golongan kami, anak-anak saudara perempuan kami adalah daripada golongan kami, dan hamba-hamba kita juga adalah daripada golongan kami. Nabi jawab kan, yang kamu kata tadi seolah-olah yang kamu rasa takutlah orang yang dinyatakan anak-anak saudara perempuan tu bukan daripada kalangan kita, yang kamu duk kata hamba-hamba tu bukan daripada kalangan kita. Lalu Nabi kata, semua yang kamu kata tadi tu adalah daripada kalangan kami. Wa antum tasma'un, dan mereka semua mendengar. Kan, dengar ni apa yang Nabi nak kata. Lalu Nabi bersabda, inna awliyai minkumul muttaqun. Ni penting. Nabi bagi tahu kat sini bahawasanya wali-wali aku adalah daripada kalian yang bertakwa. Kan? Bila mana semua ada kat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nak bagi tahu yang spesialnya kamu ni bukan sebab kamu ni daripada orang Quraisy dulu. Bukan sebab kamu ni daripada keturunan aku. Bukan sebab kamu ni datang daripada Mekah maka kamu spesial berbanding orang yang duduk kat Madinah. Tapi Nabi kata, inna awliyai minkumul muttaqun. Tak kiralah siapa kamu, tetapi yang hebatnya kamu ni, yang menjadi penolong-penolong aku, yang menjadi penyokong-penyokong aku, ialah orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika fadzaka, maka sekiranya kalian bertakwa, kalian adalah wali-wali aku. Nabi buat pengumuman pula. Kalau betul kamu ni orang yang bertakwa, maka kamu termasuk dalam wali-wali aku, orang-orang yang menolong aku, orang-orang yang mendukung aku. Wa illa, jika kamu tidak, fangzuru, maka kalian ambil perhatianlah, maka perhatikanlah, ya, perhatikanlah akhlak-akhlak kamu, perhatikanlah amalan-amalan kamu. Thumma nada faqal, sekejap takut terlepas ni. Fa in kuntum ulaika fadzaka wa illa fanzuru la ya'ti an-nasu bil a'mali yaumil qiyamah. Jika tidak, maka kalian ambil perhatian, janganlah pula datang manusia dengan amalan-amalan baik mereka pada hari kiamat, sedangkan kalian datang dengan dosa-dosa kalian. Kan, seolah-olah Nabi nak gambarkan orang yang bertakwa tu hebat, bukan daripada keturunan tu sebenarnya yang diberi keistimewaan, tidak. Tetapi orang yang bertakwa itulah yang akan dipandang di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu nanti datang pada hari kiamat, orang lain bawa dengan amalan kebaikan, sedangkan kalian datang dengan dosa-dosa kalian. Lalu semua itu ditolak daripada kalian. Kemudian Nabi menyeru lalu bersabda, ya ayyuhan nas, wa rafa'a yadayhi yad'uhuma ala ru'usi Quraisy. Wahai manusia, sambil baginda mengangkat tangan baginda dan meletakkan keduanya ke atas kepala-kepala kaum Quraisy. Wahai manusia, sesungguhnya kaum Quraisy adalah pemegang amanah. Barang siapa memberontak terhadap mereka,
kata perawi Zuhair, aku menyangka Nabi bersabda Allah akan menelangkupkan wajahnya. Nabi SAW bersabda sedemikian sebanyak 3 kali. Hadis yang panjang ni sebenarnya Nabi SAW nak menceritakan tentang supaya adanya persepaduan di antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Kan? Nabi duk puji orang Quraisy tadi. Nabi letak tangan atas ru'us, atas kepala orang-orang Quraisy. Nabi kata orang-orang Quraisy ini adalah orang yang amanah. Ya, orang yang amanah. Dalam waktu yang sama Nabi nak beri kefahaman kepada orang Ansar, jangan bimbang, jangan risau. Yang kami datang ramai-ramai daripada Mekah ni, insya-Allah kami ni orang baik-baik. Nah, kami ni orang amanah. Lalu Nabi buat ancaman pula, barang siapa yang memberontak. Kalaulah ada orang Quraisy yang datang daripada Mekah ke Madinah ni buat jahat, memberontak terhadap mereka, lalu Nabi beri ancaman di hari akhirat nanti Allah akan menelangkupkan wajahnya. Kalau kita tengok lafaz al-awasir tu, maksudnya seolah-olah dia terbalik. Dia berjalan kaki ke atas, muka ke bawah, menelangkupkan wajahnya. Dan Nabi katakan sedemikian sebanyak salasata marrat, 3 kali. Apa maksud 3 kali ni? Bila mana Nabi ulang sekali 3 kali, maksudnya Nabi nak beri perhatian sungguh. Jadi yang kamu datang daripada Mekah ke Madinah ni, sama-samalah tunjuk kebaikan, bersatu padu, tolong menolong di antara kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin. Hadis panjang ni. Baik. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik hadis ni, yang pertamanya yang kita nak faham tentang ketakwaan yang dilihat bukannya pada keturunan. Kan? Kalaulah keturunan tu dia dapat, maka itu adalah kurniaan daripada Allah. Kan? Ada orang tengok salah silah dia daripada awal nasab dia, rupa-rupanya dia ni daripada keturunan orang-orang yang baik. Maka alhamdulillah itu kurniaan. Kan? Tetapi yang sebenar-benarnya dinilai ialah ketakwaan kita. Nama masjid kita hari ni pun Masjid At-Taqwa, kan? Dan takwa tu dia tak boleh datang macam tu. Dia perlu kepada usaha, kan? Perlu kepada ikhtiar, perlu kepada amal kita. Dan yang Allah lihat di hari akhirat kelak, yang mengangkat darjat manusia ni bukan disebab pangkat kita, bukan disebab keturunan kita, bukan disebabkan kehebatan kita, tetapi disebabkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, hadis ini juga nak menunjukkan tentang penjelasan berkenaan dengan keutamaan kaum Quraisy, yang mana orang Quraisy ketika itu yang datang daripada Mekah ke Madinah ialah mereka yang jujur, amanah dan menjaga persaudaraan, jaga kasih sayang. Dan juga yang ketiga, bekas budak yang dimerdekakan boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang membebaskannya atau kepada orang yang memelihara dan memuliakannya, dengan catatan menjelaskan kedudukan yang asli. Kan? Tadi walaupun dia kata yang datang ni adalah halifuna, kan, orang-orang yang mendokong agama, dia boleh bagi tahu yang dia ni adalah datang daripada kaum itu, tetapi kena jelaskan secara betul-betul dia sebenarnya adalah hamba kepada kaum tersebut. Wallahu a'lam berkenaan dengan hadis yang ke-75. Baik. Kita masuk seterusnya bab 41. Ni masuk lain dah, lain sikit dah. Hari tu kita bincang mula-mula berkaitan dengan buat baik kepada mak ayah. Yang kedua kita bincang juga tentang silaturahim. Yang ketiga kita bincang juga tentang jaga nasab. Yang keempat kita bincang juga memuliakan maula ni, hamba-hamba. Dan sekarang ni bermula daripada bab 41, Imam Bukhari rahimahullahu taala dia bawa pula tentang hadis-hadis daripada Nabi SAW tentang tanggungjawab seorang mak ayah kepada anak. Baik, ya. Bab 41, bab man ala jariyataini aw wahidah. Bab pada menyatakan orang yang menanggung 2 atau seorang anak perempuan. Kan? Ada orang hidup dia dikurniakan zuriat, dapat 2 anak perempuan ataupun lebih daripada 2 anak perempuan. Sebenarnya ada hadis khusus menceritakan tentang kelebihan orang yang ada 2 anak perempuan ataupun lebih. Dia jaga anak perempuan tu dengan baik, dia didik anak perempuan tu dengan baik,
maka ada keutamaan yang besar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sama-sama kita tengok. Hadis yang ke-76, muka surat 71 ya. Haddatsana Abdullah ibn Yazid qal haddatsana Harmalah ibn Imran Abu Hafsin At-Tujibi an Abi Ushanah Al-Ma'afiri an Uqbah ibn Amir radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Uqbah bin Amir, dia berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalasu banat, barang siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan, wa sabara alaihin, dan waktu dia membesarkan anak dia tu, dia didik anak dia tu, dia sabar kan? Dia sabar dengan kerenah anak dia, dia sabar dengan didikan supaya anak dia mempunyai akhlak yang mulia. Wa kasahunna min jidatih, dan dia memberikan mereka pakaian daripada hartanya. Cukupkan keperluan dia, bagi dia keperluan, bagi dia pakaian. Kunna lahu hijaban minan nar, maka orang yang sedemikian mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Allahu akbar. Besar sungguh ni. Muslimin muslimat, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ni, Nabi nak bagi tahu orang yang ada 3 orang anak perempuan. Hadis ni kata salasa banat. Nanti kita akan jumpa lagi hadis juga Nabi kata 2 orang perempuan. Nanti ada juga Nabi kata ada seorang anak perempuan. Tapi yang penting Nabi highlightkan anak perempuan. Nabi kata 3 orang anak perempuan. Kenapa pula di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat anak perempuan berbanding anak lelaki? Kadang-kadang kita rasa pelik. Oh, kalau gitu untunglah orang ada anak perempuan, orang ada anak lelaki tak dapat apalah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kefahaman hadis, kita perlu tengok background hadis ketika itu, waktu Nabi menyampaikan hadis ketika itu. Ianya kerana pada waktu tersebut, pada zaman jahiliyah, orang Arab jahiliyah ketika itu, mereka ni merasakan anak perempuan itu adalah membawa satu perkara yang malang ataupun boleh bawa sial kan? Sebab itulah juga pada zaman jahiliyah, bila mana ada anak perempuan, mereka sanggup tanam mereka hidup-hidup, bunuh mereka. Jadi pada waktu inilah Nabi SAW nak bagi motivasi. Peringkat permulaan ni nak menukar minda mereka, yang mana mereka ada anak perempuan itu sebenarnya anugerah daripada Allah. Jangan pula bila mana ada anak perempuan rasakan keluarga dia itu keluarga yang malang, keluarga yang sial dan sebagainya kan? Nabi nak memberikan motivasi, nak menyatakan orang yang ada anak perempuan, sebenarnya anak perempuan itu adalah tiket kepadanya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hadis ini menyatakan tentang kelebihan orang yang ada anak perempuan, dan bukan bermaksud orang yang ada anak lelaki tak ada kelebihan. Kita ingat juga ada hadis Nabi yang menceritakan anak itu adalah modal perniagaan terbaik bagi kita kan? Kita nak harta yang berpanjangan, kita nak harta yang membiak. Tapi bila mana anak yang kita jaga, Nabi kata bila mana seorang masuk pada alam barzakh, ada 3 benda yang akan kekal selama-lamanya waktu dia duduk alam barzakh. Antaranya doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu termasuklah anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi cuma hadis ni nak menceritakan tentang pada zaman tu, nak mengangkat balik martabat orang perempuan yang dulunya dia letakkan martabat yang begitu rendah. Baik. Dan hadis yang ke-76 ini, antara kefahaman hadis yang pertamanya adalah merupakan penegasan tentang hak anak perempuan, kerana biasanya anak perempuan memiliki kelemahan dalam mengurus kepentingannya. Kadang-kadang anak lelaki ni lebih bagus daripada anak perempuan dari sudut urus diri. Dan mungkin juga pada zaman itu mereka ni susah nak bergerak, mereka ni susah nak menguruskan kerana ditahmah macam-macam dengan keadaan yang teruk yang menyatakan anak perempuan ni bawa malang dan sebagainya.
Dan yang kedua, keutamaan memberi nafkah dan berbuat baik kepada anak perempuan. Kan? Dulu kita bincang juga dalam konteks nak buat baik mak dengan ayah, mana lebih utama? Mak lebih utama berbanding ayah. Malah Nabi kata ulang sebanyak 3 kali. Diangkat martabat perempuan. Sama juga dalam bab hadis ni nak menceritakan orang yang jaga anak perempuan, dan anak perempuan ni lah masalahnya banyak, kerenahnya banyak. Orang yang ada anak lelaki perempuan dia boleh beza. Masalah anak perempuan dengan lelaki, yang risau sekali anak perempuan, kerenah dia banyak. Kan? Dan dia suka sesuatu benda tu, memang perlukan banyak penguasaan daripada diri kita lah untuk menasihatinya. Dan yang ketiga, perhatian orang tua terhadap anak perempuannya dalam bentuk mendidik dan membesarkannya, itu adalah penyebab bagi mak ayahnya untuk masuk syurga dan memperoleh darjat yang tinggi di dalamnya. Nabi beri tiket khusus, kan? Orang yang jaga anak perempuannya dengan baik, maka mereka itu akan menjadi pendindingnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ke-77. Haddatsana Al-Fadl ibn Dukain qala haddatsana Fitr an Shurahbil qala sami'tu Ibnu Abbas 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim tudrikuhul ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Lebih kurang makna dia sama ya. Kita baca sikit. Daripada Shurahbil, dia telah berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidaklah seorang Islam, ada penafian tu dalam bahasa Arab ni, bila mana sebut penafian dulu baru kenyataan, bermakna perkara yang nak disebutkan itu adalah perkara yang begitu penting, kan? Sebut penafian dulu, tidaklah seorang Islam, maksudnya nak ceritanya penting sungguh. Kalaulah berlaku sedemikian ni, benda yang begitu istimewa, kan? Nabi kata tidaklah seorang Islam yang pada dirinya ada 2 anak. Di sini letaknya 2 anak, ibnatan. Tadi 3 orang anak, tapi sekarang ni Nabi kata 2 anak, 2 anak perempuan. Lalu dia menjaganya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam syurga. Dengan asbab dia jaga baik 2 orang anak perempuan dia, maka itu akan menyebabkan dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan satu lagi hadis yang lebih kurang sama makna dia. Hadis yang ke-78. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id ibn Zaid qala haddatsani Ali ibn Zaid qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir anna Jabir ibn Abdullah haddatsahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu 3 banat yu'wihin wa yakfihin wa yarhamuhun faqad wajabat lahul jannatul battah. Faqala rajul min ba'dil qaum wasintain ya Rasulullah, qal wasintain. Jabir bin Abdullah dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada baginya 3 orang anak perempuan, yang mana 3 orang itu dia melindungi mereka, mencukupkan keperluan mereka, menyayangi mereka. 3 syarat sini Nabi kata, ada 3 orang anak perempuan dan dia jaga, lindung mereka, cukupkan keperluan mereka dan sayang mereka, maka wajiblah baginya syurga. Sampai Nabi sebut wajiblah baginya syurga, kan? Jadi orang yang betul-betul jaga anak perempuan dia ni, insya-Allah akan dikurniakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu telah berkata seorang lelaki daripada orang ramai yang hadir. Dia kata apa? Sekiranya mereka ada 2 orang, wahai Rasulullah, macam mana? Tadi Nabi kata 3. Lalu orang lelaki ni dia kata, kalaulah 2 orang perempuan, anak perempuan dia ada, wahai Rasulullah, macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga 2 orang. Sama juga 2 orang. Baik. Mafhum daripada 3 hadis tadi. Syarahan dia, 3 hadis yang nak menceritakan tentang penjagaan anak perempuan tadi. Baik, pertamanya kita dah bincang tadi, hadis ini ada latar belakangnya, nak mengangkat martabat wanita ketika itu, kerana wanita diletakkan martabat yang serendah-rendahnya. Itu satu.
Yang keduanya, Nabi SAW nak menceritakan, memberikan satu khabar gembira, kan? Khabar gembira bagi yang mak ayah ni, bila mana dia ada banyak anak, pastilah sukar kepada dirinya untuk mendidik anak yang ramai berbanding daripada dia didik anak yang seorang. Apatah lagi anak yang dia nak didik itu ialah anak perempuan. Lalu berdasarkan 3 hadis ni, kata pengarang kitab syarah ni, dia kata apa? Dia kata ini merupakan satu bukti Rasulullah SAW nak memberikan berita gembira yang pada mak ayah yang susah payah ke atas dunia membesarkan anak-anaknya itu, maka mereka akan dikurniakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? 3 hadis tadi, yang pertama kata menjadi pendinding api neraka, yang kedua kata masuk syurga, yang ketiga kata wajib masuk syurga. Inilah kelebihan besar bagi mereka yang jaga anak, dan di-highlightkan di sini anak perempuan, kerana perempuan tu banyak karenah, maka kelebihannya insya-Allah mereka ini dikurniakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan tiket syurga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang tua yang menanggung kesusahan mengasuh dan memperhatikan kedua-dua anak perempuan dia. Ya, tak kiralah sama ada 3 orang ke 2 orang ke, dan akhir itu dinyatakan bukan disebutkan tentang jumlah, tetapi disebutkan tentang kesusahan, kepayahan tadi. Kepayahan yang kita buat, kesusahan yang kita buat dalam mendidik anak-anak kita, maka insya-Allah ianya juga akan beroleh darjat yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, syarah hadis ni juga nak menceritakan apa yang kita buat dekat anak-anak kita tu, apa yang kita laksanakan dekat anak-anak kita itu dinamakan sebagai pahala berantai, kan? Kalau kita buat baik, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita didik anak kita buat baik, jadi anak kita dapat pahala dan kita juga dapat pahala sekali. Jadi janganlah dalam kehidupan kita ni, jangan serahkan anak kita 100% kepada orang lain untuk mengajar, terutama dalam bab agama. Paling-paling tidak ajar dia, kan, didik dia untuk jaga solat, didik dia untuk baca doa-doa yang tertentu, didik dia untuk amal-amal perkara-perkara yang tertentu. Bila mana dia buat, selama-lama itulah juga kebaikan yang dia buat tu, kita ni mak ayah tetap akan dapat kelebihan. Kalau kita kata hari ni Allah tak sempat lah, dulu anak-anak semua hantar dekat guru-guru agama sebab tak sempat bekerja, ada masa lagi, ada cucu cicit, ajar pula cucu cicit kita. Maka itulah yang diletakkan sebagai pahala berantai dalam kehidupan kita, dan insya-Allah menjadi bekalan yang terbaik untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kita berhenti dulu pada hadis yang ke-78 ni. Antara kesimpulan 4 hadis, 5 hadis yang kita baca pada malam ini, yang pertamanya berkaitan tadi, iaitu dalam bab hamba maula tadi, kan. Jadi dalam bab hamba tu penekanan juga Nabi nak menceritakan janganlah kita ni dalam bentuk kesamaran, janganlah kita ni zahirkan sesuatu menyebabkan orang confuse. Kalau betul kita ni adalah daripada hamba, kena nyatakan daripada hamba. Jangan berlakon kata aku ni daripada kabilah tu. Kadang-kadang hari ni dia kata aku ni daripada keturunan sekian. Hakikatnya tidak pun, jauh sekali, ya. Dalam bab tu janganlah menceritakan benda yang tidak betul, jelaskan tentang hakikat yang sebenar. Dan yang kedua tadi kita membincangkan tentang martabat perempuan. Ya, ada hadis khusus yang Nabi memberikan gambaran gembira bagi mereka-mereka yang bersusah payah mendidik anak perempuan. Antaranya kelebihan-kelebihan yang begitu besar, dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan dalam hadis tadi akan dikurniakan syurga menjadi penghalang daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika terdapat kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.